Kita sebagai manusia ini, kita ada dua unsur utama. Unsur jasmani dan unsur rohani. Saya akan bawakan ayat-ayat Quran yang berkaitan sekejap lagi. Saya nak huraikan tentang preambel ceramah saya ni dulu. Kalau kita hanya mempunyai unsur jasmani, badan yang cantik, rupa paras yang hebat, rumah besar, kereta besar, makan sedap, itu kita memenuhi satu aspek dalam kehidupan, aspek jasmani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tan Sri Pengerusi atau Nazir Masjid, kalau ada, Datuk Nik Timbalan Nazir, Imam Hakimi, Bilal, AJK, Datuk-Datuk, Datin dan saudara hadirin sekalian. Kita berjumpa lagi dalam majlis ilmu ini untuk kita sikit sebanyak menambahkan maklumat kita tentang kehebatan agama kita ini dan seterusnya menguatkan lagi, mencantikkan pengisiannya, iaitu amal ibadah kita. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini saya nak berhuraikan satu isu yang berkaitan dengan akidah dan juga tasawuf. Dia ada kaitan sebab dia melibatkan jiwa. Tuan-tuan sekalian, kita sebagai manusia ini, kita ada dua unsur utama. Unsur jasmani dan unsur rohani. Saya akan bawakan ayat-ayat Quran yang berkaitan sekejap lagi. Saya nak huraikan tentang preambel ceramah saya ni dulu. Kalau kita hanya mempunyai unsur jasmani, badan yang cantik, rupa paras yang hebat, rumah besar, kereta besar, makan sedap, itu kita memenuhi satu aspek dalam kehidupan, aspek jasmani. Aspek jasmani ni antara kita dengan makhluk-makhluk lain, terutamanya makhluk haiwan, tak berbeza jauh sangat. Ya tak? Dia makan, kita makan, dia tidur, kita tidur, dia seronok, kita seronok. Kita ada rumah cantik tapi dia ada lagi sarang lagi cantik macam burung tempur sarangnya tak. Jalinan tu manusia tak boleh tiru. Kita mampu berada di tempat sejuk dengan pakaian kita, tapi ada makhluk burung yang Tuhan bagi tinggal di tempat yang lebih sejuk daripada kita pun boleh. Jadi kehebatan jasmani sahaja tuan-tuan sekalian tidak menjadi ukuran kehebatan kita. Kalau orang yang memilih kepuasan jasmani untuk memenuhi keperluan hidupnya, untuk cari harta banyak, untuk cari pangkat banyak, untuk mencari isteri yang cantik, untuk mencari semuanya makan sedap, dia tak kira sangat tentang aspek-aspek rohani. Maksud kalau aspek rohani, kalau makan sedap tu jasmani, tapi halal tak halal, itu rohani. Isteri yang cantik itu nak memenuhi kehendak jasmani, seks, tapi dia nak cari yang beriman, aspek rohani. Ya tak? Jadi kalau kita sekadar kita melayan jasmani sahaja, kita akan menjadi hina lebih daripada makhluk-makhluk lain. Maka kita untuk meningkatkan kualiti kita sebagai insan, makhluk pilihan berbanding dengan malaikat dan juga haiwan dan jin, maka kita mesti melayan unsur rohani serentak dengan jasmani. Bahkan keutamaan melayan unsur rohani ini lebih penting lagi daripada kita melayan aspek jasmani. Kita akan ulaskan benda ini begini. Banyak orang dia terlalu melayan jasmaninya. Melayan makan sedap, motorkar banyak, duit banyak, begitu begini. Hukum haram halal tak dikira sangat sebab hukum haram halal itu rohani. Maka dia mencapai benda itu tapi dia tidak mencapai kebahagiaan sebenar. Sebab dia mengenepikan aspek rohani. Jadi dalam kita mengejar kedua-dua ini, kepuasan sebenarnya
Ya, kepuasan apabila kita dapat menyeimbangkan kedua-dua kepuasan. Kepuasan jasmani dan kepuasan rohani. Kalau siapa yang memberatkan salah satu, maka tempanglah kehidupannya. Bahkan di dalam kesempurnaan hidup, orang-orang yang agak kurang jasmani, tapi hebat di segi rohaninya, orang itu lebih mendapat tempat di sisi Allah. Saya nak sebut beberapa contoh di sini yang tuan boleh fikirkan. Contohnya begini. Orang-orang yang berulang alik ke Mekah. Setiap tahun belanja makin meningkat sekarang ni. Nak pergi haji susah. Belanja banyak tak kisah. Kalau kita nak tengok apa yang dia tengok, benda yang sama aja. Dia tengok Kaabah, tengok masjid, tengok benda yang sama aja. Syairillah, dia panggil syairillah. Pergi ke Arafah pun benda yang sama, dia tengok, dia ulang-ulang. Jadi kalau dia duduk di Mekah, dia tawaf, dia nak berada di dekat dengan Kaabah. Tengok benda yang sama setiap kali, setiap waktu. Tapi apa sebab dia seronok dia berada di situ? Asyik. Sehingga dia tak nak keluar daripada masjid. Ada orang dia pergi ke Masjid Haram itu. Sejak daripada Zuhur kerana susah nak masuk. Dia balik lepas Aisyah berapa jam tu. Adakah kita duduk tempat lain kita boleh sanggup duduk lama macam itu? Bulan-bulan puasa terutamanya. Sebab dia mendapat kepuasan rohani. Dia lagi pergi, lagi dekat dirinya ke sekitar kawasan-kawasan itu. Lagi hatinya rasa begitu ceria dan begitu hebat. Kerana dia mencapai kepuasan rohani. Tapi cuba sebutkan saya. Orang yang mencapai kepuasan jasmani dengan bulang alik pergi travel luar negeri. Dia pergi ke mana-mana tempat cantik macam mana pun nak pergi sekali je. Kalau 2 kali pun aku dah pergi dah, buat apa lagi dah. Ya tak? Macam itu. Ke Pulau Tioman tu cantik, berapa kali dia tak ulang. Langkawi itu, orang tak nak pergi dengan macam-macam sekarang ni. Tetapi, bagi orang yang dikuasai oleh rohaninya, siapa yang jemu nak pergi ke Mekah? Siapa? Cuba angkat tangan. Yang kaya raya ni. Saya mendapat maklumat ada 1 jutawan. Sanggup pergi ke Mekah setiap tahun dalam bulan puasa sebulan dia duduk. Sewa bilik saja di Safwa tu 80,000. Dia seorang sahaja. Dia tak nak bercampur dengan orang. Dia nak semayang setiap waktu dengan tarawih. Semua di dalam masjid. Sebab Safwa tu dekat dengan sekitar masjid. Itu kerana dia mencapai kepuasan rohani. Tapi bagi mereka-mereka yang melayan kepuasan jasmani, tak sampai kepada tak sanggup buat begitu. Begitu juga makan minum. Orang yang melayan kepuasan jasmani, makan bejut lalu lintang patah. Akhirnya darah tinggi, naik gitu gini macam-macam. Kesan sampingan pun banyak kerana terlalu melayan kepuasan jasmani. Tapi bagi orang yang melayan kepuasan jasmani dan rohani, ketika dia makan sederhana. Dia pastikan tempat halal. Rezeki yang halal. Di tempat yang pasti mendapat nikmat. Dia akan capai kedua-dua sekali. Badannya pun tak ada penyakit dan sebagainya. Di samping dia makan sederhana. Itu kepuasan rohani dan jasmani. Kita tengok lagi. Contoh harian ni. Saya tanya tadi 1-2 orang. Berapa kali sembahyang jemaah di masjid. Dia kata dia setiap hari. Sejak dekat adventure sampai sekarang, tahniah. Mampu di antara jemaah setiap waktu di masjid dia makan di 1 hari. Banyak juga katanya di sini. Di tempat-tempat lain mudah banyak dah. Tempat saya pun mencecah sampai hampir 50-60 untuk siang hari. Malam cecah sampai 100 lebih. Dia pergi setiap waktu 5 kali nak berada di masjid di waktu yang tepat. Kalau dengan tarikan jasmani, orang tak bagi macam itu. Orang tak sanggup ulang alik macam itu. Yang melazimi masjid itu sekadar hujan turun tak jadi halangan. Keretanya ada, payungnya ada. Di kawasan saya tu berulang alik ke masjid pakai payung je dengan motor. Payah Ustaz nak bawa kereta. Kerana dia rasa kepuasan rohani. Bagi dia kata dia semayang di rumah tu rasa macam tak perhati sangat kata dia. Jadi begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, mana ada tempat lain yang orang sanggup ulang alik macam itu, walau macam mana kita suka sekalipun, cuba tunjuk pada saya. Ada orang orang sanggup ulang alik sampai macam itu punya rajin. Berbanding dengan kita rajin berulang alik ke masjid. Bagi mereka yang mencapai kepuasan rohani melalui amalan ibadah. Begitu juga orang yang banyak menderma. Oleh sebab rohaninya begitu melonjak-lonjak. Dia tak sayang nak mengorbankan duit
Ya, sebahagian besar kadang-kadang tu. Bukan sikit-sikit. Melebihi daripada kebanyakan daripada dia bagi pada keluarganya sendiri. Sebab dia mencapai internal satisfaction atau kita panggil spiritual satisfaction yang mendalam. Daripada dia buat begitu. Berbanding yang si kedekut, si bakhil, nak bagi ratusan ke masjid pun payah. Tapi nak bayar bulan untuk mentokar, 1,500 tak jadi masalah. Tapi nak bagi kat masjid dengan kata 1,500, 100 setengah sebulan pun susah. Tapi kat mentokar 1,500 tak sayang pun. Tapi akhirnya kereta tu jadi bersibu, aksiden, tak apa insurans. Insurans pula terlibat dengan apa benda. Tak tahu halal atau haram atau tidak. Ya tak? Dia terlalu banyak misery yang terlibat bagi mereka yang mencintai jasmani atau material. Tapi bagi mereka yang mencintai rohani, itulah tautan jiwanya. Sehingga dia mengutamakan hal itu lebih daripada keutamaan jasmani. Dia makan memerlukan jasmani, tapi sekarat yang cukup. Sampai tidak menjadikan dia lalai makan benda haram. Kalau dia makan banyak pun tak sampai peringkat tak boleh nak pergi tarawih misalnya. Maka di situ keseimbangan berlaku antara memenuhi kepuasan jasmani dan kepuasan rohani. Satu lagi saya nak sebut benda ni agak bukan lucu, agak menyentuh sikit lah. Hubungan seks suami isteri yang sah, yang dijalin melalui cinta yang murni elok. Tentulah perhubungan intim yang macam itu menemukan dua insan yang mempunyai jiwa yang sama, nilai rohani yang sama, di samping jasmani mereka yang masih sihat, yang masih segar, yang inginkan kepuasan seks. Dan tuan-tuan sekalian, kepuasan seks suami isteri yang dibuat dengan baik memenuhi kedua kepuasan ini, kepuasan jasmani dan kepuasan rohani. Percayalah, ahli-ahli psikologi pun kata begitu, pakar-pakar fiziologi pun kata begitu. Ada orang-orang yang tertentu, apabila dia mendapat isteri muda, keceriaannya bertambah, sihat. Tak kira lah dia kahwin tambah lagi satu, atau isteri yang tua tu dah meninggal, dia ganti baru dengan yang lebih elok, yang lebih sempurna misalnya lah. Tapi keceriaannya bertambah. Apa umurnya makin bertambah, tapi keceriaannya makin bertambah. Dan dikatakan penyumbang utamanya ialah auranya sebagai manusia telah datang semula balik kepada dia apabila dia mendapat seks partner yang baik, yang memenuhi keperluan jasmani dan rohani. Ini diakui oleh pakar psikologi, pakar seksologi begitu. Jadi kalau kita mempunyai pasangan hidup yang intim macam itu daripada muda sampai ke tua, bayangkan, bukan sahaja memenuhi kehendak peribadi kita, kehendak jasmani kita, kehendak rohani kita, bahkan anak-anak yang dilahirkan daripada hubungannya macam ini, Masya Allah, dengan penuh berkat. Sebab itu doa-doa tertentu waktu kita nak melakukan hubungan intim gitu, dengan doa-doanya dan berbagai-bagai. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, hasil daripada hubungan intim ini kalau kita tengok, anak-anak yang dilahirkan oleh mak bapak yang susah. Kadang-kadang anak sampai 10 orang, mak bapak itu susah sangat. Tapi apabila orang minta daripada bapak, daripada maknya, bagilah pada kami seorang. Dia tak sanggup, saya mati tak apa ustaz daripada saya bagi anak saya. Kalau kesian pada saya, tak apalah bagi bantuan duit, kami boleh terima bantuan-bantuan keuangan. Tapi namun kami nak beri anak kami pada orang, sama sekali tidak. Mana tak boleh ditukar kepuasan rohaninya dengan material orang lain. Yalah, sebab hasil daripada hubungan yang macam. Tapi kalau anak luar nikah, anak haram, buat keluar iklan siapa yang nak anak-anak ambil anak angkat, ya tak? Apa sebab mewujudkan macam ini? Insan yang sama, manusia yang sama, tapi telah mendapat perhatian yang berlainan. Kerana insan yang dihasilkan melalui hubungan suami isteri yang intim tadi memuaskan aspek rohani dan jasmani, maka anak itu dilahirkan dalam keadaan penuh suasana yang begini. Sebab itu dikatakan apabila anak-anak yang dilahirkan oleh dua pasangan yang bertakwa begini, maka rezeki yang tidak terhingga kepada keluarga berkenaan mengatasi rezeki-rezeki yang lain. Tapi cepat tengok. Sebab itulah bagi orang-orang yang tak dapat menilai bagaimana pentingnya hubungan suami isteri yang baik, intim, dengan hubungan yang baik, melahirkan anak yang baik, berbanding dengan mereka-mereka yang free thinker, yang memperjuangkan kebebasan seks dan sebagainya. Kau dapat anak pun anak yang macam-macam bentuk. Cuba tuan-tuan tengok sikit. Itu perbezaan manusia, dua jenis manusia.
yang menjaga kepentingan jasmani dan rohani, dan satu manusia yang hanya menjaga kepentingan jasmani saja, hubungan seks, seronok seks saja, dengan pelacur, dengan apa, tak kira lagi lah. Itulah tuan-tuan sekalian bagaimana perbezaannya nasib bagi orang-orang yang mengutamakan jasmani, mengenepikan rohani. Dan yang dikehendaki daripada kita ni ialah kita kedua-dua sekali kita jaga. Sebab itulah kemanusiaan kita yang terdiri pada dua-dua elemen ini. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, waktu muda-muda, umur 30-an, 40-an, tarikan kerohanian kurang kuat, maka tarikan jasmani lebih, maka dia bekerja untuk jasmani lebih. Hubungan seksnya pun mungkin lebih kerap dan mungkin lebih lagi dengan orang lain jahat pun termasuk. Sebab waktu itu tekanan jasmaninya kuat. Kalau dia tak pandai bendung, mungkin berlaku maksiat. Tak kira lah bendung segi kebendaan, mungkin tamak halau bawahnya penyelewengannya, itu segi kebendaan. Dari segi seksual mungkin berlaku perzinaan dan sebagainya. Dari segi makan minum, makan sampai peringkat darah naik macam-macam, ya tak? Itu kalau tak betul-betul dijaga kerana dia dikawal dan dikalahkan oleh jasmani. Tapi dah meningkat umur akhir 50-an, 60-an, jasmaninya dah mula lemah. Darah tinggi pun dah ada. Kolesterol pun tinggi, gula pun tinggi, sexual appetite pun agak kurang. Waktu tu dia mula mendekatkan diri kepada rohani. Rajin ke masjid, rajin ke surau, nak berderma banyak. Duduk kat surau tu lagi lama, lagi seronok. Apa sebab? Sebab dua alam tu telah terpisah. Waktu muda, alam jasmani yang menguasai dia, alam rohani agak lemah. Waktu tua, dia mula dikuasai oleh alam rohani, alam jasmani agak lemah. Jadi alangkah kecewa dan alangkah durjananya bagi orang-orang yang sampai ketua pun masih tidak melayan alam rohani. Masih dibelai oleh alam jasmani yang dia kadang-kadang entah ke mana pun tak tahu. Lupa masjid, lupa surau, tak cuba nak meneguhkan alam rohaninya. Nak pergi ke masjid tu mungkin jauh. Inilah yang menunjukkan dua personaliti yang paling berbeza kepada manusia-manusia yang mengutamakan jasmani. Yang mengutamakan rohani saja tak banyak. Jadi saya nak baca ni beberapa ayat tentang status rohani dan jasmani ini kepada manusia. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah, surah yang ke-7, ayat yang ke-30. Tuan-tuan tengok ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apabila para malaikat, Allah telah berkata kepada malaikat, wahai para malaikat sekalian, aku nak menciptakan khalifah di muka bumi ini di kalangan manusia. Dia nak melatih manusia keturunan Adam nak jadi khalifah. Apa jawab Adam? Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima. Kata para malaikat ini, ya Allah, adakah kau nak menjadikan khalifah itu manusia yang merosakkan muka bumi ini, yang saling berbunuhan di sama mereka, yang saling melakukan berbagai-bagai kemusrahan di muka bumi? Adakah kau nak lantik manusia yang macam ini menjadi khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami ni para malaikat sedang bertasbih kepada engkau, memuji engkau sepanjang masa dan menyucikan engkau sepanjang masa. Sedangkan kau tak lantik kami jadi khalifah. Itu maknanya dalam bracket. Qala, jawab Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, engkau tak tahu, kamu semua tak tahu apa yang aku buat ni. Engkau tak tahu apa rahsianya. Mengapa aku buat gitu? Itu jawab Allah kepada malaikat. Apa rahsianya yang Tuhan jadikan begitu? Hebat manusia tu. Inilah antara ayat yang menanyakan hebatnya manusia itu berbanding dengan malaikat sendiri. Sehingga Allah ketepikan malaikat nak lantik manusia jadi khalifah. Jawapannya tuan-tuan boleh rujuk pula ayat lain. Itu saya baca ringkas saja. Iaitu surah Al-Hijr. Ayat 28 sampai ayat 40. Pendek-pendek aja. Kalau tuan-tuan tengok ayat 28. Dia hampir-hampir pasti, tapi dia ada tambahan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Apabila Allah berkata kepada para malaikat, aku nak menjadikan manusia yang asalnya daripada tanah. Lihat tanah yang kering kuntang ni, tanah yang berbau ni, untuk aku nak lantik jadi manusia. Tuhan sebut lagi lepas pada itu, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini penting.
Apabila aku telah menempah manusia yang berasal daripada tanah ini, daripada tanah yang tak elok lah, tanah, faham saya tanah ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, tapi aku telah cupkan roh aku. Tuhan kata roh aku. Aku cupkan roh aku kepada tanah ini. Termasuk nyawa dan unsur kerohanian. Iaitu kepada Adam. Kita ni keturunannya kemudian pada dia. Faqa'u lahu sajidin. Maka para malaikat pun terus tunduk akur kepada Adam. Penuh akur, penuh patuh. Martabat Adam telah meningkat serta-merta apabila Allah telah memasukkan unsur-unsur rohani ke dalam jiwa Adam. Unsur rohani ini termasuk roh nyawa dia dan elemen-elemen kerohanian yang saya sebut tadi. Maka para malaikat pun surrender. Mereka angkat tangan. Mereka sujud kepada Adam lepas pada itu. Di peringkat awal tadi mereka enggan. Itu taraf kerohanian tuan-tuan sekalian. Bagaimana telah meningkat serta-merta apabila manusia telah dicupkan unsur kerohanian di dalam jiwa mereka. Adam di sini. Fasajadal malaikatu kulluhum, maka para malaikat kesemuanya telah sujud dengan firman Allah tadi. Kulluhum ajma'un, kesemua mereka telah sujud kepada Adam. Illa iblis aba ayyakuna ma'as-sajidin, kecuali para iblis yang enggan sujud kepada Adam dan dia tak mau sujud bersama-sama dengan para malaikat. Maka tanya Allah. Ini dialog yang cukup menarik tuan-tuan sekalian, nak membezakan status manusia dengan kemanusiaannya yang berelemenkan kerohanian dan status iblis syaitan yang derhaka kepada Allah, yang melawan Allah, hanya yang mengutamakan jasmani. Qala ya iblis, wahai para iblis ini kata Allah, malaka alla takuna ma'as sajidin, apa sebab yang kau semua tak nak sujud kepada Adam seperti mana orang-orang lain, seperti mana para malaikat? Qala lam akun li asjuda, kata iblis, aku tak akan sujud sama sekali li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin, aku tak akan sujud sama sekali kepada satu manusia ya Allah yang kau telah jadikan hanya daripada tanah yang kering, daripada tanah yang berbau pula. Aku tak akan sujud pada mereka, orang yang macam itu. Itu jawapan iblis kepada percayaan Allah. Punya samsingnya iblis, punya derhakanya iblis kepada Allah. Setelah Allah memberi alasan macam itu, dia jawab macam itu. Maka kata Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Wahai iblis, engkau keluar daripada syurga ini. Engkau mulai saat ini engkau direjam. Itulah saat iblis direjam. Apabila dia enggan sujud kepada Adam, dan setelah Allah menanyai mereka, dia jawab macam itu. Allah kata engkau keluar daripada syurga ini. Wa inna alaika la'anata ila yaumiddin. Sesungguhnya wahai iblis, engkau akan menerima laknat daripada Allah sampailah hari kiamat. Itu bagaimana kutukan Allah kepada iblis yang enggan sujud kepada Adam semata-mata kerana Adam itu berasal daripada tanah, dia berasal daripada api. Dia kata dia lebih hebat. Qala, kata jawab iblis. Jawab iblis, Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, dia mengaku ya Allah tu, ya Allah, tangguhkanlah aku ni sehingga kepada hari kiamat. Mana dia minta jangan Tuhan matikan dia. Fanzir ini kalau saya tengok ayatnya diterjemahkan di sini, ya Allah Tuhanku, lewatkanlah ajalku ini, jangan matikan aku cepat sehinggalah engkau sampai semua manusia akan dibangkitkan semula sampai hari kiamat. Itu permintaan iblis daripada Allah supaya jangan mematikan dia cepat, melewatkan mati dia daripada orang lain. Sebab itu orang kata, kalau kita minta doa panjang umur sahaja dengan tidak dikaitkan untuk buat ibadat, itu doa iblis. Sebab dalam ayat ni jelas, dia minta doa kepada Tuhan supaya tangguhkan kematiannya, lewatkan kematiannya sehingga manusia dibangkitkan kesemuanya. Semata-mata kerana dia. Kenapa ya dia minta macam itu? Tuhan jawab lepas itu, qala, kata Allah, fa innaka minal munzarin. Okey, tak apa. Engkau boleh tunggu, kata Allah. Malah dia tak akan matikan iblis dengan cepat. Ila yaumil waqtil ma'lum, sehingga kepada satu tempoh yang tertentu ikut kehendak Allah. Sebab itu nyawa iblis lebih panjang daripada nyawa manusia. Qala, jawab kata iblis pula lagi, Rabbi, ya Allah, bima awaitani la uzayyinanna lahum. Apa yang kau telah menjadikan aku begitu, mempengaruhi dia sehingga dia menjadi
dimurkai oleh Allah, aku akan gunakan kesempatan ini, kata iblis, untuk manusia-manusia di muka bumi ini, wala uwiyannahum, dan aku akan menggoda mereka ajma'in, kesemuanya. Malah iblis kata dengan kebenaran Tuhan gitu, Tuhan tidak mematikan dia cepat. Aku akan guna kesempatan ini untuk aku menggoda seluruh manusia di muka bumi ini. Itu sumpah iblis di depan Tuhan. Sebab itu manusia jahat lebih banyak daripada manusia baik. Sebab iblis telah sumpah begitu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas, yang tidak boleh dipengaruhi oleh aku. Mana iblis mengakui di antara hamba-hambanya yang dia tak boleh mempengaruhi, yang dia tak boleh menghasut, ialah hamba-hambanya yang ikhlas mengikut agama Allah, mengikut nasihat Allah dan mengikut kehendak Allah. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Dan dia kata, iblis kata terus, iaitu ayat 41, kata Allah ni, Allah berkata, aku akan jaga manusia-manusia yang baik ni di muka bumi, yang tak boleh dipengaruhi oleh engkau, wahai iblis, dan tidak ada pihak yang mendapat menguasai dan mengatasi hal ini semua. Kemudian, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya wahai iblis, hamba-hambaku, engkau tak boleh mempengaruhi mereka, engkau tidak ada kekuatan kepada mereka, kecuali sesiapa yang ikut telunjuk engkau di kalangan orang-orang yang telah tergoda dengan engkau tadi. Jadi inilah tuan-tuan sekalian bagaimana dialog yang menarik antara Allah dengan iblis yang enggan tunduk kepada Adam sebagai khalifah, dan dialog-dialog antara dia bersumpah dengan Tuhan, dia akan mempengaruhi manusia sampai hari kiamat. Jadi kita nak elak daripada pengaruh syaitan, pengaruh iblis ini, kita mesti berusaha keras untuk keluar, termasuk dan golongan yang dikecualikan daripada ayat ini. Ini kadang-kadang orang nak meninggalkan maksiat tu cukup susah, tuan-tuan sekalian. Orang yang dah buat maksiat, dia nak tinggal maksiat cukup susah. Seperti mana sukatnya orang yang merokok, nak tinggal merokok cukup susah. Tapi dia nak mula hisap rokok tu mudah aja. Kawan bagi sebatang, 2-3 batang dah kena dah. Macam budak yang jadi penagih dadah tu, kawan-kawan dia mempengaruhi dia dengan memulakan dengan rokok. Lepas tu sikit, lepas tu jadi ketagih. Tapi apabila dia jadi ketagih dadah yang tegar, mak bapak dia dihalaunya, mak bapaknya hantar ke pusat serenti pun tidak ada masalah, tak boleh menyelesaikan masalah. Pergi hantar pusat serenti yang tegar pun balik 2 tahun kemudian jadi sambung balik. Sehingga ada di kalangan mak bapak yang mempunyai anak-anak yang macam ini, dia berdoa supaya anaknya mati cepat. Nak ceritakan bagaimana untuk menjadi baik amat sukar, tapi untuk menyeleweng seperti mana yang ada dalam ni begitu mudah sekali. Apa sebab? Syaitan telah berjaya menguasai, dan syaitan tu tugasnya, atau iblis tugasnya di sini ialah untuk menggoda dan merasuk manusia. Jadi kita ni, kita lebih, apabila kita minum arak, apa sebab ketagihan? Kita tak kaitkan yang keterlanjuran kita itu ialah berpunca daripada kita terpengaruh dengan syaitan. Sebenarnya dalam ayat-ayat ini menunjukkan berbagai-bagai penyelewengan yang manusia buat, ialah dia menggoda, dia tergoda dengan nafsunya, dan dia tergoda dengan hasutan syaitan. Dan satu lagi ayat yang hampir sama dengan itu juga, saya akan sebutkan sini. Tuan-tuan tengok. Surah Sad. Ayat 71 sehingga ayat 88. Panjang juga ayat ini. Tapi hampir sama dengan ayat tadi. Tapi dia detailkan sikit lagi. Nak ceritakan dialog antara Allah dengan syaitan ini. Maksud syaitan sini adalah iblis. Tuan-tuan tengok daripada ayat 71. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Apabila ketika Allah telah berkata kepada malaikat, aku nak menjadikan manusia itu daripada tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayat sama macam ayat sebelah sana tadi. Apabila aku telah menempah manusia itu cantik, aku telah masukkan kepada manusia itu roh aku, nyawa dan juga unsur kerohanian. Faqa'u lahu sajidin. Maka semua para malaikat tadi tunduk kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sama dengan ayat tadi. Maka sujudlah ke semua para malaikat tadi. Kesemuanya sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara. Dia tambah sikit. Iblis kerana ketakburannya. Wa kana minal kafirin. Dia dianggap orang kafir. Kerana takburnya dia tak nak tunduk kepada Adam.
mematuhi perintah Allah. Kata Allah, qala ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalang kau daripada kau sujud kepada satu makhluk yang aku jadikan dengan tangan aku sendiri? Tuhan nak sebut dia jadikan Adam tu dengan tangan dia sendiri. Yang kita tanya tangan macam mana ya? Sebab Adam tu dijadikan di syurga. Mengapa wahai iblis kamu sikap macam tu? Astakbarta am kunta minal alin? Adakah kau takbur melebihi daripada aku? Atau kau sangka kau hebat mengatasi orang lain? Itu tanya Allah kepada iblis. Qala, kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ini kata iblis, aku lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau telah menjadikan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau menjadi Adam hanya daripada tanah. Itu alasan utama dia pandang hina kepada Adam, kerana asal Adam itu daripada tanah, dia daripada api. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka Tuhan kata, keluar wahai iblis, keluar daripada neraka ini, mulai saat ini engkau direjam. Wa inna alayka la'nati ila yaumiddin, dan engkau akan tanggunglah laknat aku sampai pada hari kiamat. Ini kata Allah. Ulangan pada ayat tadi juga. Qala, kata jawab iblis, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan tangguhkan dia, jangan matikan dia sehinggalah pada hari manusia dibangkitkan, iaitu hari kiamat. Qala, jawab Allah, fa innaka minal munzarin, maka engkau boleh tunggu wahai iblis, engkau tunggulah. Maka Tuhan tangguhkan kematiannya. Ila yaumil waqtil ma'lum, sehinggalah pada hari yang tertentu yang diketahui, iaitu hari kiamat. Maka jawab iblis, qala fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan kebesaran engkau aku akan menggoda semua manusia. Dia mengakui kebesaran Allah, tapi dia marah hanya melantik Adam mengatasi dia. Aku akan mempengaruhi semua manusia ke semuanya. Illa ibadaka minhumul makhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas saja kepada agama. Iblis pun mengakui dia tak boleh nak menggoda orang-orang yang ikhlas dalam agamanya. Iaitu orang yang kuat agama, yang menguasai rohani, yang dikuasai oleh rohani, tidak dikuasai oleh jasmani. Dia tak boleh mempengaruhi orang yang macam itu. Qala, kata Allah, fal haqqu wal haqqu aqul. Ya Allah, Allah berkata, itulah kebenarannya, dan kebenaran itulah yang aku cakap. Ini kata jawab Allah kepada apa yang iblis kata tadi, iaitu kebenaran itu daripada aku, dan aku bersumpah dengan kebenaran, dan aku tak cakap melainkan yang benar. Itu kata Allah kepada iblis. La amla'anna jahannama minka wa mimman taba'aka minhum ajma'in wa mimman tabi'aka. Mulai saat ini aku akan memenuhkan neraka jahanam itu di kalangan kau wahai iblis, dan orang-orang yang mengikuti kau di dunia ini. Jadi Tuhan kata mulai saat ini aku akan memenuhkan dalam neraka jahanam itu iblis dan orang-orang yang ikut iblis. Itu maksudnya. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Allah kata kepada wahai Muhammad, katakan kepada kaum kau, aku tidak tuntut apa-apa pun daripada engkau semua dengan aku menyampaikan berita ini. Dan berita ini datang daripada Al-Quran dan yang lainnya. Tidak ada apa-apa yang aku tuntut daripada engkau. Kerana tak lebih daripada aku memberitahu tentang kebenaran. Dan bukan aku mencipta-ciptakan apa yang aku cakap ini. Hanya kesemua itu datang, bukan datang daripada hatiku, tetapi datang daripada Allah yang memberi wahyu kepada aku. Dan apa yang aku cakap ini kesemuanya datang daripada Allah. Kemudian, in huwa illa zikrun lil alamin. Itu semua tak lebih ialah peringatan daripada Allah untuk semua manusia. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, dan kamu semua akan tahu tentang kebenaran berita ini selepas tempoh tertentu, iaitu lepas kiamat. Jadi rumusannya begini tuan-tuan sekalian. Saya telah sebut otoritinya. Kita ini dalam kehidupan realiti sekarang ini, kita terlalu tergoda dengan kebendaan dan jasmani. Dengan alasan-alasan yang kadang-kadang dangkal, alasan-alasan yang banyaknya kadang-kadang diambil idea-idea yang tidak kena mengena. Sedangkan dalam falsafah Islam, kebendaan itu menjadi alat untuk kita mencapai kepuasan rohani, kepuasan mendapat ganjaran daripada Allah. Sebab itu dalam bab ibadah ni,
Dia bukan tengok tentang figure yang kita buat. Bukan dia tengok amount kita bagi derma. Bukan dia tengok bagaimana duit yang kita dapat banyak. Dia tengok ketulinan benda itu. Yang ketulinan itu melibatkan kerohanian. Keikhlasan kita. Kejujuran kita. Jadi kalau orang yang berderma sikit tapi yang penuh ikhlas, itu banyak di sisi Allah. Jadi yang berderma banyak, tidak ikhlas, sikit di sisi Allah. Ikhlas tak ikhlas itu tentulah unsur kerohanian. Manakala banyak atau sikit itu ialah jasmani. Jadi kita nak ubah daripada persepsi ini yang terlalu mengagung-agungkan aspek material, aspek jasmani sehingga mengabaikan aspek rohani. Takut-takut nilai-nilai kemanusiaan kita, bahkan nilai-nilai keislaman kita akan jatuh bersama-sama. Dan saya tengok benda itu di akhir-akhir zaman ini berlaku, benda itu dengan banyaknya. Kalau dalam buat kebajikan pun kita nampak secara lahirnya hebat kebajikan itu, tetapi penuh dibaluti dengan riak, takabur, jasmani juga yang ditimbulkan. Berebut untuk dapat kepimpinan pun bukan untuk memimpin sangat, bukan untuk tujuan mencari kebaikan dari pimpinan, walaupun dia sebut begitu, tapi yang berlakunya ialah tujuan untuk tafakhur, untuk berbangga diri, untuk mengatasi yang lain, untuk takabur dan lain-lain. Kita nampak era, walaupun dia sebut kata dengan tujuan untuk memimpin dan sebagainya, tapi yang berlaku sebaliknya. Jadi kalau begini keadaannya, kita nak mengharapkan kita akan bangun bersama-sama dengan Islam, agak sukar berlaku. Sebab yang kita nampak tu figure-figure yang bercuak lahiriah, duit banyak untuk pembangunan, projek-projek pembangunan banyak, bantuan-bantuan banyak, sekolah-sekolah banyak, masjid-masjid banyak kita nampak. Tapi ketulinan untuk itu semua, adakah mencapai untuk meningkatkan elemen kerohanian itu, tak tentu sampai ke mana. Sebab ialah kalau sampai peminat masjid memang hebat di setengah-setengah tempat, tapi pengisiannya langsung tak ada, orang tak pergi ke masjid. Kita tak usah tengok banyak-banyak lah, kita tengok secara random sudahlah. Saya sebut contoh ni berkali-kali. Macam kita katakan buat pasar malam di tepi-tepi surau atau masjid. Pasar malam tu dikunjungi oleh mungkin mencecah ribuan orang. Kalau kita pergi tengok surau atau masjid berada di tepi itu waktu maghrib itu, sekitar belasan atau puluhan orang je. Sedangkan di pasar malam tadi semua orang Islam. Oh, dia orang solat di rumah Ustaz. Nak solat di rumah macam mana? Aku dia pergi itu belum maghrib. Pukul 6.30 dah ada di pasar. Pukul 9.30 baru balik, pasar baru tutup. Jadi di mana sembahyang maghribnya? Itu ukuran bagaimana komitmen orang kita dalam mencari hal-hal spiritual gini. Tapi bagi mereka yang melazimi masjid, yang mengutamakan kerohanian, oh tak bolehlah pergi lama-lama sangat, kita nak solat maghrib di mana? Surau mungkin payah, air semayangnya gitu. Jadi itu dia punya letak menjadi alasan untuk dia tidak terabai solat jemaah misalnya nak pergi ke pusar dan surau dan lain-lain. Bermakna dalam seluruh tindak tanduk dia akan memastikan elemen kerohaniannya tidak terabai, tidak diketepikan kerana terbawa-bawa dengan nilai jasmaninya. Itu maksud saya. Waktu dia pergi majlis-majlis tertentu pun begitu. Dia menghadiri pasar-pasar malam pun begitu. Dia pergi majlis-majlis kahwin pun begitu. Sebagai contoh peribadi je lah. Saya makan luar, boleh katakan hari ni dah sejak 15 tahun dah makan luar sebab tak nak masak, malas. Anak-anak dah tak ada dengan saya. Jadi apabila kita makan di luar, masa yang paling sedap sekali makan ialah antara pukul 12 dengan pukul 2 tu. Makanan pun banyak waktu tu bukan. Tapi kalau kita pergi waktu tu, akan menjejaskan solat jemaah kita di masjid. Buat bersendirian boleh, buat di rumah. Tapi saya nak katakan bagaimana elemen kerohanian kita nak utamakan, atau solat ataupun makan nasi sedap di restoran tu kita nak utamakan. Jadi bagi orang yang dia tak pedulikan benda tu, maka dia pergilah makan dulu dan sebagainya. Solat tak sempat pun buat di rumah lah kata dia. Bolehlah juga macam tu pun. Tapi keutamaannya telah berlaku perbezaan. Tapi bagi orang yang melazimi masjid, dia akan nak pergi makan pun dia pastikan tidak menjejaskan solat jemaahnya. Itu dalam bab solat jemaah. Belum lagi dia ambil kira tentang waktu tarawih, bulan puasa dan sebagainya. Dia tak nak ke mana-mana semata-mata kerana dia tak nak miss tarawih. Tapi ada orang cari alasan saja untuk miss tarawih. Jadi di sini tuan-tuan sekalian,
apa yang saya nak sebutkan, bagaimana kita mengutamakan di antara dua-dua tekanan ini dalam hidup untuk kita menguatkan kepribadian kita sebagai seorang Islam. Kalau hal ini tak berlaku dengan baiknya, maka kita tak begitu berkorban untuk kepentingan rohani ini. Sebab kepentingan rohani itulah yang menaikkan taraf kita sebagai manusia, bukan kepentingan jasmani. Seperti naiknya taraf Adam apabila Tuhan memasukkan elemen kerohanian. Walaupun tubuh badan Adam telah ditempa dengan cantik daripada tanah dan semuanya, tapi tidak meningkat taraf Adam sebelum Allah memasukkan elemen kerohanian. Dan apabila keengganan iblis untuk tunduk kepada Adam, kerana dia melihat kepada asal Adam, dia tak melihat kepada Adam itu telah berubah daripada asal tanah tadi kepada satu entiti yang paling mulia apabila masuk unsur kerohanian. Jadi kalau kita juga, kalau kita kekalkan dengan tahap lama, kita masih utamakan jasmani, kita masih tak nak lagi berubah kepada kerohanian setelah hidup kita dah agak lewat ini. Saya tak katalah kita ni terpengaruh dengan iblis, tetapi kita berada di level yang cukup rendah lah. Sebab kita masih terikat, masih terbelenggu dengan kehendak jasmani material ini, sehingga kita sanggup mengabaikan kerohanian. Jadi hal ini tuan-tuan sekalian, pada saya menjadi isu penting untuk kita membina personality kita berada di atas ini. Bukan untuk dilihat oleh orang lain, tetapi untuk menjamin supaya kita mendapat tempat di kalangan Allah sebagai hamba yang bertakwa, yang mengutamakan rohani dan jasmani sekaligus. Jadi kita tak naklah hal ini berlaku, dan sebagai keinsafan kita, kita cubalah kita bawa benda ni sebagai satu idea untuk anak-anak kita. Sebab saya tengok kadang-kadang dalam memilih tempat nak makan, nak minum, kita yang berumur ni tak sama dengan anak-anak kita yang terdedah dengan pendidikan, bagat dia nak makan kedai yang standard. Kadang-kadang kedai itu ada syubhah, ya tak? Dia tak kira sangat dah. Tapi kita yang kolot orang tua ni nak makan kedai-kedai yang terjamin halalnya walaupun tak begitu. Nah, jadi dah ada perbezaan. Jadi akhirnya anak pula nilai, ni lah abah dengan mama ni payah kita nak jamu dia pun dia milih sangat. Tapi kalau kita pergi alasan-alasan tadi, dia kata payah orang tua ni kolot. Jadi itu yang saya takut terbawa dengan pendirian macam ini, menjadikan pembinaan syakhsiah kita tidak terbina atas asas Tuhan bina, iaitu berada di atas kehendak jasmani dan rohani. Bahkan apabila berlaku konflik, kita mesti mengutamakan rohani. Jadi saya rasa setakat itulah yang saya boleh menyumbang pada malam ini, untuk kita pastikan supaya kita mencapai kepuasan rohani seperti mana kita bagi contoh tadi, mengatasi kepuasan jasmani. Kepuasan jasmani kalau kita pergi makan sedap, kita balik, kita buang air pagi esok, habislah. Habislah, itu aja kepuasan jasmani. Ya tak? Kalau orang minum arak pula, kena mabuk apa, habislah, balik-balik tu habislah. Tapi kalau kepuasan rohani dan meninggalkan kesan yang amat jelas, sampai timbul bentuk keberkatan dalam rezeki dan apa juga. Itulah yang cukup penting. Saya sudahi dengan ribuan ampunan maaf daripada saya yang serba lemah ini. Semoga kita berada di atas inilah dalam landasan kemanusiaan kita untuk kita selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.